أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik. Perbincangan kita pada pengajian yang lepas tentang al-alam. Dan al-alam kita takrifkan dengan ismun wudi'a liyusta'mala fi dalalati ala muayyan biduni wasitah ataupun dengan ketiadaan qarinah, iaitu satu nama, kata nama yang dikhususkan untuk digunakan pada menunjukkan atas sesuatu yang tertentu tanpa ada qarinah. Berbeza dengan isim dhamir, yang mana isim dhamir ismun wudi'a liyusta'mala fi dalalati ala muayyan biwasitati takallum, ataupun khitab ataupun ghaibah. Jadi isim dhamir kata nama yang dikhususkan untuk digunakan pada menunjuk atas sesuatu yang tertentu, tapi dengan wasitah. Wasitahnya apa dia? Takallum. Ana. Ada qarinah. Wasitah ataupun qarinah takallum, menunjukkan ana itu adalah orang yang bercakap sekarang ni, ana yang bercakap. Ataupun khitab. Ana sebut kepada orang anta. Itu merujuk qarinah, merujuk kepada seseorang di hadapan ana. Ataupun ghaibah. Baik. Adapun alam tidak ada wasitah. Itu alam. Dan alam terbahagi kepada beberapa bahagian, melihat kepada beberapa sudut lah. Dan antaranya alam terbahagi kepada dua, iaitu terbahagi kepada alam jins dan juga alam syakhs, dan juga alam jins. Dua, alam syakhs dan juga alam jins. Dan pecahan yang lain, alam terbahagi kepada isim, laqab dan juga kunyah. Dalam pecahan yang lain, alam terbagi kepada mufrad dan juga murakkab. Dan murakkab itu terbagi kepada tiga: murakkab idhafi, murakkab mazji dan murakkab isnadi. Baik. Jelas sangat tu. Cuma nak terangkan sikit tentang alam syakhs dan juga alam jins. Minggu lepas apa? 2 hari lepas. Elektrik tak ada, jadi agak terganggu sikit syarahan tu. Baik. Jadi alam syakhs iaitu alam yang yadullu ala syakhsin muayyan, iaitu satu kata nama yang menunjuk atas individu ataupun syakhs yang tertentu. Itu alam syakhs. Kata nama menunjuk kepada identiti ataupun syakhs yang tertentu. Contohnya nama orang Muhammad, ataupun nama tempat Makkah, kita bagi contoh. Jadi Muhammad merujuk kepada syakhs yang tertentu. Mekah merujuk kepada tempat yang tertentu. Tak ada dah pada tempat lain. Hatta kalau ada dua nama Muhammad sekalipun, Muhammad yang pertama khusus pada diri nama dia, dan Muhammad yang kedua khusus pada diri orang yang nama Muhammad yang kedua ni. Dia tak sama. Itu alam syakhs. Itu alam yadullu ala syakhsin muayyan, dan dia ada pada waqi'. Syakhs itu ada pada waqi', pada kharij. Baik. Adapun alam jins ini kita bagi contoh, iaitu kita bagi contoh raja bagi sesuatu tempat. Raja Mesir, ataupun pemerintah Mesir, ataupun pemerintah Yaman,
atau orang yang memerintah Rom ataupun memerintah Parsi. Jadi bila sebut orang yang memerintah ni bukan seorang, sebab isim jins dia punya makna dia bukan kena pada seorang. Bila kata pemerintah, maka siapa saja yang memerintah kita panggil pemerintah Mesir. Siapa saja yang memerintah Rom kita panggil pemerintah Rom. Jadi isim jins makna dia tidak kena hanya pada individu yang satu. Ramai. Dia boleh ramai. Baik. Kemudian isim jins ni Raja Mesir, Raja Yaman, Raja Habasyah, Raja Parsi, Raja Rom, kita bagi satu nama yang khusus yang merujuk kepada isim jins tadi. Contohnya Raja Rom kita bagi Kaisar. Kaisar merujuk kepada Raja Rom. Kisra merujuk kepada Raja Parsi. Najasyi merujuk kepada Raja Habasyah. Aziz merujuk kepada Mesir. Tubak merujuk kepada Yaman. Jadi ini yang nama-nama ni dinamakan alam jins. Alam yang merujuk kepada jins yang tertentu. Tadi ni isim jins. Sekarang ni alam. Kita jadi satu nama khusus bagi jins yang tertentu. Sebab tu alam ni hukum dia, lafaz dia makrifah, cuma makna dia nakirah. Lafaz dia makrifah sebab lafaz dia merujuk kepada jins yang tertentu, tapi tidak menentukan individu-individu yang tertentu. Boleh faham? Lafaz tu merujuk kepada jins yang tertentu, iaitu contohnya Tubak merujuk kepada pemerintah Yaman, orang yang memerintah Yaman. Tapi adakah merujuk kepada pemerintah-pemerintah tertentu? Tak. Jadi dari segi makna dia nakirah, dari segi lafaz dia makrifah. Jadi dari segi lafaz dia ambil hukum alam syakhs, tapi dari segi makna dia ambil hukum isim jins. Itu tiga lah benda yang berbeza: alam syakhs, alam jins, isim jins. Tiga. Boleh nampak sekarang ni? Sekat ni boleh? Okey. Dan alam jins ni juga terkadang digunakan dengan makna hakikat jins tersebut. Ini yang itu tengok dalam tu balik. Fayan qasimu, kata syarih rahimahullah, fayan qasimu bi'tibari tasyakhusi musammahu wa adami tasyakhusihi ila kismain. Maka terbahagi alam tu dengan iktibar tertentu musamma, tuan nama, ataupun tak tertentunya dia, kepada dua bahagian, alami syakhsin wa alami jins. Fal awal, dan yang pertama, ka Zaidin wa Amrin, yakni alam syakhs. Wa thani, dan yang kedua, ka Usamah lil Asad, yakni Usamah merupakan alam bagi jinsul Asad. Su'alah merupakan alam, nama bagi jinsus Sa'lab, musang. Wa zu'alah lidzi'bi, zu'alah tu nama bagi jinsu az-zi'bi, serigala. Jadi fa inna kullan min hadhil alfaz, maka sungguhnya tiap-tiap daripada lafaz-lafaz ni, lafaz su'alah, lafaz zu'alah, lafaz usamah ni, lafaz-lafaz ni yasduku, terbenar atas tiap-tiap satu daripada individu ataupun identiti jins ni. Maknanya dia punya individu tu banyak, afrad dia banyak. Jadi afrad ni boleh kita sebut usamah. Mana-mana pun boleh kita sebut sebagai usamah. Kerana sebut semalam rajul dia ada makna dia, lepas tu dia ada afrad dia bawah dia. Jadi yang mana pengertian dia ada pengertian makna rajul, maka orang tu boleh dipanggil rajul. Yang orang yang ada pengertian rajul ni lah yang dinamakan afrad. Dinamakan sebagai fardun. Dia punya mufrad dia fardun, jamak dia afrad. Jadi tiap-tiap lafaz ni terbenar atas tiap-tiap satu daripada individu jins ni. Kamu kata bagi tiap-tiap asad yang kamu lihat, hadza usamatu muqbilan. Hadza usamah. Tengok asad yang tiap-tiap asad yang kita tengok, kita boleh sebut hadza usamah. Hadza usamah. Kita boleh sebut macam tu. Wa kadzal bawaqi, begitulah. Tiap-tiap serigala yang tengok, hadza zu'alah, hadza zu'alah.
boleh sebut. Okey. Lepas tu dia kata yang itu kita masalah sikit sini, wa yajuzu an tutliqaha bi izai sahibil bi izahi sahibi hadhihi al-haqiqah min haitsu huwa. Maksud dia apa? Dia kata harus juga kamu gunakan lafaz ni, lafaz alam jins ni dengan makna bi izah ni membetuli ataupun bertentangan. Maksudnya kita guna lafaz ni dengan makna hakikat jenis tersebut, hakikat jins tersebut. Usamah merujuk kepada jinsul asad. Sekarang ni kita guna usamah dengan mana asad. Sekarang ni kita guna usamah dengan mana asad. Ni faham? Jadi bila kita sebut usamatu asja'u min su'alah, maksud dia apa? Al-asadu asja'u minas sa'la. Ni faham? Boleh kita sebut usamah asja' min su'alah. Maksud dia ai sahibu hadhihi al-haqiqah, iaitu al-asad, asja' min sahibi hadhihi al-haqiqah, iaitu sa'la. Makna perkataan usamah asja' min su'alah sama dengan kita kata al-asad asja' min as-sa'la. Ni faham? Maknanya guna usamah tapi dimaksudkan hakikat bagi jins, bagi hakikat bagi jins, iaitu al-asad. Jadi faham kita sekarang ni usamah ni merujuk kepada jins yang tertentu sebab dia alam, satu kata nama merujuk kepada satu jins yang tertentu. Tapi tak tentu mana-mana satu. Tak tentu individu-individu yang mana. Macam ana sebut kalau isim jins rajul laki-laki. Ana sebut laki tapi tak tentu mana-mana satu laki yang mana. Jadi usamah dia merujuk kepada jinsul asad tapi tak menentu asad yang mana satu. Jadi bila dia apa ni makna je macam tu, maka tak boleh kita nak gunakan lafaz ni kepada syakhs yang ghaib, kepada syakhsin ghaib. Sebab syakhsin ghaib benda yang ada. Faham tak? Benda yang memang dah tertentu dah, sesuatu yang tertentu. Tapi makna bagi kalimah usamah ni makna dia syaik. Makna dia tak tentu dengan mana-mana satu individu. Sebab tu dia tak boleh guna bagi satu syakhs yang tertentu tapi dia ghaib, tak ada dalam perbicaraan kita. Contohnya antara ana dengan Azimi. Azimi tahu ana ada beli harimau. Ada kat rumah. Bila nak jumpa dengan Azimi, Azimi tanya ma fa'ala Usamah. Dia nak cakap macam tu, tak boleh. Ma fa'ala Usamah. Apa yang ni Usamah buat. Maksud Usamah tu asad yang kami tahu ni. Tak boleh nak sebut macam tu. Kalau nak sebut kena tukar ma fa'alal asad. Sebab Usamah makna dia syaik, makna dia umum. Tak tentukan mana-mana, tak tentukan mana-mana satu. Bila cakap macam tu ma fa'ala Usamah, maksudnya Usamah yang maklum. Boleh faham kan? Bila sebut macam tu maknanya Usamah yang maksud Azimi tu nak cakap pada singa yang maklum yang ada di rumah. Sedangkan makna Usamah tu syaik umum. Jadi tak boleh nak sebut macam tu. Sebab tu dia kata lagi wala yajuzu an tutliqaha ala syakhsin wahid. Tidak harus kamu gunakan lafaz-lafaz tu lafaz-lafaz ni lah alam syakhs, alam jins di atas syakhsin ghaib, atas syakhs yang ghaib. Yang tidak ada. La taqulu, kamu tak boleh kata liman bainaka wa bainahu ahadun fi asadin khas ma fa'ala Usamatu. Kamu tak boleh kata kepada orang yang ada di antara kamu dan di antaranya ada ahdun, ada satu benda yang maklum lah antara kamu dengan dia tu, pada satu asad yang khas, asad yang tertentu, kamu kata ma fa'ala Usamah, apa yang dibuat oleh Usamah. Tak boleh nak cakap macam tu. Sebab mana Usamah tu syaik, tak tentu pada syakhs mana-mana. Boleh faham lah? Cuma dia ada dalam kepala je. Itu antara perbezaan lagi yang disebut antara alam jins dan isim jins. Alam jins, pengertian yang ada dalam kepala, serta kita mulahazahkan, kita silaukan dia punya hakikat benda tersebut.
Contohnya kita sebut Usamah, maka dalam kepala ada pengertian hayawan muftaris. Sebab Asad maksudnya hayawan muftaris. Ada pengertian hayawan muftaris dan ada dia punya hakikat rupa dia dalam kepala. Ada dia punya bulu, dia punya tangan dia, kuku macam mana dan sebagainya. Tapi bila kita sebut Al-Asad, hanya merujuk kepada hayawan muftaris, pengertian je, tanpa kita silaukan makna. Itu beza. Baik. Bismillah. Ada soalan? Boleh faham dekat ni? Jadi alam jins dari segi lafaz, ma'rifah, dari segi makna nakirah. Bila dari segi lafaz dia ma'rifah, maka dia boleh buat mubtada'. Dia boleh jadi mubtada', lepas tu hal boleh datang selepas dia. Lepas tu kemudian tak boleh letak alif lam. Kemudian dia akan jadi mamnu' minas sharaf bila ada satu lagi. Bila ada cukup syarat dia ada dua illah. Macam contoh Usamah, maknanya ta'nis dengan alamiah. Maka dia akan jadi dapat ambil hukum-hukum tersebut. Berbeza dengan isim jins. Boleh. Itu alam syakhs dan alam jins. Anda rasa jelas kot. Contoh lain yang anda bagi iaitu bila kita masuk dalam zoo, kita tengok seekor binatang yang ada belalai panjang. Lepas tu ada gading besar. Lepas tu kita namakan Abul Khurtum, pok belalai. Jadi bila kita sebut Abul Khurtum, adakah hanya kena lafaz ni pada gajah yang kita tengok? Ataupun lafaz ni hanya kena sekali lagi, adakah lafaz ni hanya kena pada gajah yang kita tengok ataupun kena pada gajah yang kita tengok dan selain daripada tu? Lafaz tu kena pada gajah yang kita tengok dan gajah yang lain juga. Sebab kita bukan namakan gajah tu dengan nama Abul Khurtum, tapi kita jadikan dia satu nama. Sebagai satu alam, Abul Khurtum merujuk kepada binatang macam ni, merujuk pada gajah. Jadi Abul Khurtum tu jadi alam jins bagi jinsul fil, bagi jins fil. Boleh faham? Cuba ulang-ulang lah. Baik. Kemudian dia terbahagi juga kepada alam, terbahagi kepada isim, laqab dan juga kunyah. Dan setiap satu tu ada dia punya takrif, ada pengertian dia. Cuma antara yang kita perbincangkan hari itu, apabila laqab dan isim bertemu, maka dikedepankan isim. Dikedepankan isim. Disebut isim dahulu, barulah datang laqab. Baik. Cuma dan antara kita bincang juga nak i'rab laqab. Nak i'rab laqab tu. Jadi dia ada beberapa keadaan lah. Dia ada beberapa keadaan. Jika alam dan laqab kedua-duanya mufrad, ni ulang balik. Jika isim dan juga laqab kedua-duanya mufrad, masuk mufrad iaitu bukan murakkab. Bukan murakkab, bukan mudhaf ilaih. Contohnya Sa'id Kurz. Sa'idun Kurzun. Sa'id nama, Kurzun laqab. Jadi Sa'id bukan murakkab, Kurzun bukan murakkab. Kedua-duanya mufrad. Jika kedua-duanya mufrad, maka pada ketika ni nak i'rab yang kedua, nak i'rab dia, nak Kurzun tu boleh dengan dua wajah indal kufiyin. Di sisi ulama-ulama bermazhab Kufah. Adapun Basrah hanya dengan satu jalan ya, satu cara ya. Itu dengan idhafah. Adapun di sisi Kufiyin, kalau kedua-duanya mufrad, isim mufrad, laqab pun mufrad, maka boleh dua. Sama ada dengan itba', iaitu kita i'rabkan laqab jadi badal ataupun ataf bayan, ataupun dengan idhafah. Sama ada kita sebut Sa'idun Kurzun ataupun Sa'idu Kurzin. Zaidun Kuffata, Zaidun Kuffatu ataupun Zaidu Kuffata. Boleh. Antara dua itulah.
di sisi Kufah. Adapun di sisi Basriyin idhafah. Dan itulah yang banyak digunakan pakai dalam kalam Arab. Adapun kalau isim murakkab, laqab murakkab, ataupun isim murakkab, laqab mufrad, ataupun isim mufrad, laqab murakkab, pada tiga keadaan ni wajib itbaq pada laqab. Iaitu kita akan i'rab laqab tu sama ada badal ataupun ataf bayan. Tak ada idhafat. Idhafat pada masalah kedua-duanya mufrad. Isim dan laqab kedua-duanya mufrad. Baik, tu yang kita bincangkan dalam isim dan juga laqab. Kemudian kita bagikan juga alam kepada mufrad dan juga murakkab. Kita bagikan alam kepada mufrad dan juga murakkab. Dan murakkab terbagi kepada tiga. Murakkab idhafi, murakkab mazji dan murakkab isnadi. Alam mufrad, maka i'rab seperti mana isim mufrad lah. Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Kecuali isim mufrad itu mamnu' minas sarf. Maka rafa' dengan dhammah, nasab dan juga jar dengan fathah. Adapun murakkab idhafi, iaitu tersusunnya mudhaf dan mudhaf ilaih itu, maka juzuk pertama iaitu mudhaf itu, maka di'irabkan bihasabil awamil ad-dakhilah alaih. Kalau sebelum dia ada amil menuntut rafa', maka kita akan baca juzuk pertama tu dengan rafa'. Ja'a abdullah, ra'aitu abdallah, maratu bi abdillah. Ikut amil. Adapun juzuk yang kedua mudhaf ilaih itu, maka juzuk yang kedua tu yukhfadhu daiman bil idhafah. Dikhafatkan selama-lamanya dengan sebab idhafah. Boleh, tu yang pertama. Murakkab yang kedua murakkab mazji. Murakkab mazji terbagi kepada dua. Sama ada berakhir dengan tidak berakhir dengan kalimah waih ataupun berakhir dengan kalimah waih. Kalau tidak berakhir dengan kalimah waih seperti ba'la bakka ataupun hadramaut, maka i'rab dia i'rab la yang sharif. I'rab la yang sharif apa? Rafa' dengan dhammah, nasab, khafat dengan fathah. Ja'a ba'la bakku, ra'aitu ba'la bakka, maratu bi ba'la bakka. Boleh. Ataupun boleh juga i'rab lain, bina di atas fathah. Ja'a ba'la bakka, ra'aitu ba'la bakka, maratu bi ba'la bakka. Dan juga i'rab satu lagi boleh i'rab mutadhayifain. Ini i'rab mudhaf ilaih. Adapun kalau murakkab mazji yang berakhir dengan kalimah waih seperti sibawai, maka mabni alal kas. Hukum dia dibina di atas kas. Ja'a sibawaihi, maratu bi sibawaihi, ra'aitu sibawaihi. Baik, yang ketiga murakkab isnadi. Murakkab isnadi iaitu asalnya mubtada khabar, fa'il fa'il. Kemudian mubtada khabar dan fa'il fa'il tadi itu dijadikan nama. Contohnya ta'abbata syarran. Ataupun syaba qarnah. Jadi nama orang tu ta'abbata syarran. Waktu tu kita kata ja'a ta'abbata syarran, ra'aitu ta'abbata syarran, marartu bi ta'abbata syarran. I'rab dia dengan harakat muqaddarah mana min zuhuriha istighalul mahal bi harakatil munasabah. Cuma yang didengar daripada kalam Arab adalah murakkab isnadi ni daripada fa'il dan juga fa'il fa'il. Ataupun fa'il fa'il dan dia punya maf'ulun bih seperti ta'abbata syarran. Tidak didengar pun depa jadikan mubtada khabar isim, jadikan alam. Tapi ulama nahwu kiaskan. Sebab tu kadang ulama nahwu bagi contoh Zaidun qaimun. Namakan seorang tu Zaidun qaimun, dapat anak buah nama anak Zaidun qaimun. Jadi kita kata jaa Zaidun qaimun, ra'aitu Zaidun qaimun, marartu bi Zaidun qaimun. Tapi yang tu kias je dah. Kita dengan kiaskan. Adapun yang didengar daripada kalangan Arab, depa jadikan fa'il. Fa'il tu depa jadikan alam. Habis. Kemudian kita masuk kepada bahagian alam yang ketiga, bahagian makrifah yang ketiga. Jadi aqsamul ma'arif ada 6. Aqsamul ma'arif ada 6. Kita dah ambil dhamir dan juga alam. Jadi bahagian ma'arif
bahagian makrifah yang ketiga, kisim yang ketiga adalah ismul isyarah. Jadi ismul isyarah ni min aqsamil ma'arif, daripada bahagian-bahagian isim, makrifah. Baik. Jadi apa dia isim makrifah? Isim makrifah pula dah. Apa dia isim isyarah? Jadi isim isyarah ismun wudi'a liyusta'mala fi dalalati ala muayyanin biwasitati isyaratin hissiyah atau ma'nawiyah. Itu dia punya takrif dia. Sama aja macam sebelum ni, cuma bezanya di belakang. Ismun wudi'a liyusta'mala fi dalalati ala muayyanin biwasitati isyaratin hissiyah atau ma'nawiyah. Ismun wudi'a liyusta'mala fi dalalati ala muayyanin biwasitati isyaratin hissiyah atau ma'nawiyah. Itu ismul isyarah. Iaitu isim yang diletakkan ataupun dikhususkan untuk digunakan pada menunjuk atas sesuatu yang tertentu dengan isyarat hissiyah. Apa dia dengan isyarat hissiyah? Dengan wasitah isyarat hissiyah, iaitu dengan isyarat kepada sesuatu benda yang ada, satu benda yang kita dapat lihat, kita dapat dengan panca indera kita. Contohnya hadzal qalamu. Jadi qalam ni nak tunjuk pada qalam yang ada. Ini isyarah hissiyah. Adapun isyarah ma'nawiyah, jadi sekarang ni dia jadi apa ni? Jadi makrifah dengan isyarah, dengan wasitah isyarah. Dengan sebab nak isyarahkan kepada benda ni, maka dia jadi makrifah. Boleh faham? Dan isyarah ni pula isyarah makna apa ni? Hissiyah, sebab isyarah pada benda yang ada. Adapun isyarah ma'nawiyah, iaitu isyaratkan kepada makna. Benda duduk dalam akal kita. Contohnya anda sebut ilmun nahwi hadza min ahammil ulum. Anda cakap ilmu nahwu ini merujuk kepada ilmu nahwu, merupakan daripada sepenting-penting ilmu. Jadi hadza merujuk kepada makna, merujuk kepada ilmu nahwi, bukan merujuk kepada satu benda yang didapat. Jadi dia jadi apa ni? Makrifah dengan wasitah isyarah. Sebab tu dia kata fi dalalati ala muayyanin biwasitah. Isim dhamir biwasitah takallum atau biwasitah khitab ataupun ghaibah. Adapun apa ni? Isyarah dengan wasitah isyarat. Dan isyarat tu sama ada hissiyah ataupun ma'nawiyah. Kemudian berkenaan dengan isim isyarah, terkadang diisyaratkan kepada sesuatu benda yang dekat dan terkadang diisyaratkan kepada sesuatu benda yang jauh. Ini taksim sebahagian ulama, yang mana sebahagian ulama dia membahagikan kepada apa ni? Isyarat dekat dan juga jauh. Ada yang membahagikan kepada tiga, iaitu dekat,
Lepas tu pertengahan, mutawassit dan juga jauh. Cuma yang ana bagi sebelum ni dua je lah. Sini pun dia bagikan kepada dua, dekat dan juga jauh. Jadi yang bahagikan kepada tiga pun betul juga. Tihi.
Baik. Jadi isim isyarat kita bahagikan kepada dua, lil qarib dan juga lil ba'id. Jadi sebelum ini kita muzakarah apa ni Tufatus Saniyah pun ada bagi itu. Sama aja. Mungkin di sini ada penambahan sikitlah. Lebih kurang je. Baik. Jadi sama ada kita isyaratkan kepada benda dekat ataupun kita isyaratkan kepada benda jauh. Jadi kita bagikan kepada dua isim isyarat, lil qarib dan juga lil ba'id. Adapun lil qarib hanya ada satu saja, iaitu za. Isim isyarat lil qarib bagi muzakkar, bagi mufrad muzakkar. Muzakkar seorang. Itu za. Adapun ha tu ha tanbih. Ha tersebut ha tanbih. Yang apa isim isyarat sebenarnya hanya za sahaja. Adapun bagi mufradah muannasah, perempuan seorang, itu ada 10 lafaz. Ada 10 lafaz. Jadi 5 dimulai dengan zal dan 5 dimulai dengan ta. 5 dimulai dengan zal dan 5 dimulai dengan ta. Iaitu zih, zihi, zi, zat, zatu, dengan dhammahkan ta. Dan 5 dimulai dengan ta, tih, tihi, ti, ta. Itu 5 yang dimulai dengan ta. Baik. Cuma zatu tu itu yang paling gharib sekali. Itu yang paling gharib sekali. Jadi zatu ni dia banyak makna, tapi cuma yang biasa kita guna maknanya adalah dengan makna sahibah. Sahibah. Zatul jamal ay sahibatul jamal. Jadi kita sebut seorang tu imra'atun zatul jamal, iaitu imra'atun sahibatul jamal, dengan makna sahibah. Dan juga digunakan dengan makna hakikatu syai'. Hakikatu syai', ini hakikat bagi sesuatu. Atau dalam kita mengaji dalam tauhid pun ada kidam zati. Disebut kidam zati, ada kidam zamani. Disebut dengan perkataan zati. Baik. Kemudian juga zat tu juga digunakan dengan mana allati. Zat digunakan dengan mana allati dan digunakan dengan makna hadhihi. Zat juga digunakan dengan makna hadhihi untuk isyarat bagi perempuan seorang. Cuma contoh dia tak tahu. Hatta muallik Syekh Muhammad Muhyiddin dia kata la ahfazulaha syahidan. Aku tak hafaz syahid yang menggunakan perkataan zat. Itu tengoklah taklid bawah tu. Baik. Adapun untuk musanna muzakkar dua orang, zani ketika rafa' dan zaini ketika nasab dan ketika jar. Itu satu je tu. Zani. Semua zani tu ketika rafa', zaini ketika nasab dan juga ketika jar. Adapun musanna muannas, musanna bagi yang perempuan pula, tani ketika rafa', taini ketika nasab dan juga ketika jar. Adapun jamak bagi laki-laki dan juga bagi perempuan satu sekali sama, iaitu ulai. Ini lurah ahli Hijaz. Ada lurah Bani Tamim ula dengan tidak mat. Itu lurah Bani Tamim. Okey. Kemudian untuk menjauhkan dia, untuk mengisyaratkan kepada sesuatu yang jauh, waktu tu kita tambah kaf.
Yang ni juga ditambah ha tanbih. Boleh ditambah ha tanbih. Sebab tu jadi hadza, hazihi, hadzih, hati, hatih, hadzani, hadzaini, hatuha ha tanbih, hatani, hadzani. Yang ni tak ada. Kemudian untuk mengisyaratkan kepada jauh, maka didatangkan dengan kaf. Sebutlah zaka. Jadi sebagian ulama sebut zaka untuk isyarat yang pertengahan, zalika untuk lagi jauh. Zalika untuk lagi jauh. Macam hunaka, hunalika. Ada yang mentafsirkan sebegitu. Baik. Jadi zaka, zalika. Ada juga tilka. Bismillah. Baik, untuk isyarat lil ba'id maka ditambah kaf. Jadi zaka. Tak ada ha. Kalau ada ha, dia tak boleh kaf, dia tak boleh ada bersama dengan ha. Tak disebut ha zaka, hazaka. Tak. Kalau ada kaf, ha tak ada. Ada ha, kaf tak ada. Baik. Jadi zaka ataupun zalika ditambah lam. Kalau perempuan zika, apa ni, tika. Kalau yang dengan zal ni anda tak, wallahu alam, anda tak tahu. Kalau ada boleh digunakan lah. Tika ataupun tilka. Kalau dua, zani, zanika. Perempuan tani, tanika. Untuk dua orang. Ramai pula laki-laki ataupun perempuan, ulai dekat, ramai ulaika. Ulaika, cuma itu anda bagi banyak. Anda bagi apa ni, zaka, zaki, zakuma, zakum, zakunna. Itu boleh. Ada maknanya boleh kita berubahkan kaf tu, huruf tersebut berdasarkan khitab kita kepada siapa. Maknanya kalau khitab kita ni kepada seorang, maknanya tersebut nak isyarat, kita isyarat kepada sesuatu dan khitab kita kepada seorang, jadi kita sebut zaka. Kalau dua orang
perempuan zaki. Ramai zakum, dua orang zakuma. Zakum. Zalika, zaliki, zalikuma, zalikum. Dalam Quran banyak. Dalam Quran banyak. Satu lagi jalanan tak sama aja. Satu lagi jalanan tak ubah. Tidak ubah. Belakang tu semua sama. Jadi boleh tulis ni qiyah yang tu. Dalam ayat Quran zalikumullah. Zalikumullah. Zalikum. Bukan zalika, zalikum. Zalikuma. Jadi ikut mukhatab kita siapa? Berapa orang? Jumlah dia. Kaedahnya bila ada hak maka tidak ada kaf. Bila ada kaf tidak ada hak. Baik, boleh baca. Qala al-musannif rahimahullah summal isyaratu. Kemudian yang ketiga daripada aqsam al-ma'arif al-isyarah. Wahya dan al-isyarah tu zalil muzakkar. Wadhi, wadhih, wati, watih, wata lil muannas. Nanti dia sebut lagi dalam wazani watani lil musanna. Yani zani lil muzakkar, tani lil muannas. Itu zani lil muzakkar 2 orang, tani lil muannas 2 orang. Bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Iaitu dengan alif pada ketika rafa' dan dengan ya pada ketika jar dan nasab. Yani ketika rafa' zani, ketika nasab zaini. Dan juga ketika jar pun zaini. Begitu juga ta ni ketika rafa', ketika nasab dan jar taini. Wa ula tu sini wa aulai. Wa ulai. Ni wa ulai li jam'ihima. Ya rahmukallah. Wa ulai li jam'ihima. Ulai bagi jamak bagi kedua-duanya. Jamak bagi muzakkar dan juga muannas. Ulai bagi jamak muzakkar dan juga muannas. Wal ba'idu bil kafi. Yani wal ba'idu yusharu ilaihi bil kaf. Dan ba'id tu diisyaratkan kepadanya dengan kaf. Hal keadaan dia mujarradatan minal lam. Hal keadaan kaf tadi itu kosong daripada lam, mutlaqan. Itu sama ada diisyaratkan kepada mufrad ataupun selainnya. Au makrunatan biha, ataupun kaf tersebut dihubungkan dengannya dengan lam. Kaf tersebut dihubungkan dengan lam. Zaka, zalika. Zaka tak ada lam. Zalika ada lam. Ana dihubungkan dengan lam. Illa fil musanna, kecuali pada 3 masail. 3 permasalahan ni yang ni tak boleh. Illa fil musanna mutlaqan wa fil jam'i fi lughati man maddahu wa fi ma taqaddamathu ha'ut tanbih. Ini tidak boleh ada lam pada 3 masail. Kita akan tengok dalam syarah. Dia ada tempat yang diistisnakan lah. Tak boleh ada lam. Antaranya dekat pada tasniyah. Pada isim isyarat bagi musanna. Itu memang tak ada lam. Ada kaf ya, zanika, tanika, tidak ada zanilika, tanilika, tidak ada. Dan juga pada jamak, isyarat bagi jamak muzakkar ataupun muannas pada lurah orang yang bermatkan, pada lurah orang yang matkannya. Ulai, itu lurah mat. Ni lurah, ada satu lagi lurah ula yang anda tulis tu. Dia akan sebut dalam syarah nanti. Jadi lurah orang yang matkan tak boleh ada lam. Ulaika. Tak disebut ulailika. Tak disebut ulailika. Adapun lurah qasar ula, tu boleh. Ulaika. Dan juga wa fi ma taqaddamathu hat tanbih. Dan pada isyarat yang didahulukan oleh ha tanbih. Isyarat yang ada ha tanbih pun tak boleh ada lam.
Qala syarih rahimahullah as-salisu min anwa'il ma'arifi ismul isyarah. Yang ketiga daripada anwa' al-ma'arif, jenis-jenis isim ma'rifah adalah isim isyarah. Wa yanqasimu, dan terbahagi isim isyarat tu bihadzabil musyari ilaih, sekira-kira yang diisyaratkan kepadanya ila salasati aqsam, kepada 3 bahagian. Ma yusyaru bihi lil mufradi, wa ma yusyaru bihi lil musanna, wa ma yusyaru bihi lil jamaah. Jadi sama ada kita isyaratkan kepada seorang, atau isyaratkan kepada 2, atau isyaratkan kepada 3 jamaah. Bagi pada 3 lah. Wa kullun min hadhihi salasati yanqasimu ila mudzakkarin wa muannas. Dan tiap-tiap daripada 3 ni, mufrad, musanna, jamak, itu terbahagi pula kepada 2, muzakkar dan juga muannas. Cuma ni jadi 5 sebab apa? Sebab jamak sama. Pada masalah jamak muzakkar dan jamak muannas sama dia punya lafaz. Baik, falil mufradil mudzakkari lafzatun wahidatun. Bagi mufrad muzakkar hanya satu lafaz, wahiyya za. Walil mufradatil muannasati asyaratu alfazin. Bagi mufradah muannasah, perempuan yang seorang, ada 10 lafaz. Khamsatun mabdu'atun bizal, 5 yang dimulai dengan zal, wahyazi wadhihi bil isba'. Isba' tu kita baca terpanjangkan hak tu. Wadhihi, maka akan timbullah ya. Wadhihi bil kasr, wadhih bil iskan. Itu dengan kasrahkan hak. Wadhih dengan sukunkan, dengan matikan hak. Wa zatu, wahya zatu ni aghrabuha. Ni yang paling gharib sekali lah, paling gharib sekali daripada yang lain-lain ni, daripada al-madhkurat, daripada 5 tu. Wa innamal masyhur, hanya saja yang masyhurnya isti'malu zat bimakna sahibah. Masyhurnya kita gunakan kalimah zat dengan makna sahibah. Ka qaulika zatu jamalin, seperti kata kamu zatu jamal. Au bimakna allati, ataupun dengan mana allati, itu pun fi lughati ba'di tayyi, pada lughah sebahagian orang tayyi, kabilah tayyi. Jadi depa gunakan zat dengan mana allati. Hakal farra, telah hikayat akan oleh farra. Dia hikayat ni perkataan depa ni, depa cakap bil fadli zu faddalakumullahu bihi wal karamati zatu akramakumullahu biha. Maksud apa? Ai allati akramakumullahu biha. Zu dengan mana alladhi, bil fadli alladhi faddalakumullahu bihi. Zu dengan mana alladhi, lepas tu zatu dengan mana allati, wal karamati, yani wa bil karamati allati akramakumullahu biha. Ini lughah sebahagian tayyi, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, zat dengan mana al-lati, ai allati akramakumullahu biha. Falaha hina idzin salasatu isti'malat. Maka baginya, bagi zat ni ketika itu 3 isti'mal. Ada 3 penggunaan lah makna. Jadi zat dengan mana sahibah, zat dengan mana allati, zat dengan mana hadhihi. Zat dengan mana hadhihi. Cuma Syekh Muhammad Muhyiddin dia tambah lagi 1 kat bawah tu. Cuma nak bagi tahu tadi, dia sebut, dia kata dia tak hafal syahid bagi kalimah zat. Nombor 1 tu dia sebut al-isti'malatu salas hiyal isyarah biha ila al-mufradatil muannasah wala ahfazu lahu syahidan. Dia tak ada lah hafal syahid dalam kalam Arab guna zatu. Wasani isti'maluha bimakna sahibah, nahu qauli syair amin ajli a'rabi wa min ajli a'rabiyatin zati burdatin. Ini zati burdatin ay sahibati burdatin tubakki ala najdin wa tabla kadza wajda. Wathalithu isti'maluha isman mausulan bimakna allati, kal misal alladhi dzakarahu al-muallif walladhi nasaba hikayatahu anil arab lil farra. Wa baqiya laha isti'malun rabi' lam yadhkurhu al-muallif. Ada baginya isti'mal yang keempat yang tidak disebut oleh muallif. Wa huwa an takuna isman bi makna haqiqati syai' wa mahiyatihi, iaitu zat dengan apa ni, dia tu isim
dengan makna hakikat bagi sesuatu ataupun mahiyah bagi sesuatu. Hakikatlah juga, hakikat bagi sesuatu. Taqulu dzatul insan annahu hayawanun mufakkir. Maksudnya hakikat insan disebut dzatul insan, iaitu hakikat manusia itu adalah hayawan yang berfikir, makhluk hidup yang berfikir. Turidu anna hadhihi haqiqatuhu ni dia pergi bubuh belakang tu hak bukan tamarbutah, dia terlebih titik. Turidu anna hadhihi haqiqatu wa mahiyatuhu wa qad istu'milat fi ma'na nafsi syai', dan terkadang digunakan juga dengan makna diri sesuatu, nafsi syai'. Faqila hadhihi dzatun mutamayyizah wa hadhihi dzatun muhdatsah wa nasabu ilaiha ala lafziha. Faqila hadza aibun dzati yuriduna annahu raji'un ila nafsil ma'ib wa tabi'atihi wa jibillatihi wa ankara qaumun hadzal isti'mal. Ada sebahagian kaum ingkarkan isti'mal dengan makna hakikat ni, walaysa inkaruhum bisadid wa raji' ila al-misbahil munir. Maka rujuklah misbahul munir. Jangan cari misbahul munir Jawi tak jumpa. Misbahul munir ni kitab apa? Komus. Nama dia Misbahul Munir. Jadi maknanya ada dalam tu dia tulis rujuk di sana. Sebab tu dia kata laisa inkarum bisadid. Maknanya ingkar mereka ni tak betul lah. Sebab benda ada disebut. Baik, tu yang keempat. Jadi ada 4 penggunaan. Baik, sambung balik dalam syarah. Wa khamsatun mabdu'atun bit-ta', dan 5 dimulai dengan ta', wahyati watihi bil isba', watihi bil kasr, watih bil iskan, wata. 5. Walitasniyatil muzakkar dzani bil alifi raf'an ka qaulihi ta'ala fadzanika burhanani. Fadzanika. Asal dzani, tapi ni nak menunjuk pada rafa'. Itu ketika rafa' tasniyah musanna muzakkar, itu muzakkar 2 orang, dzani. Kalau jauh dzanika ada tambah kaf. Fadzanika burhanani. Batu wazaini bil jarri bil ya'i jarran wa nasban, dan zaini dengan ya pada ketika jar dan pada ketika nasab. Ka qaulihi ta'ala rabbana arinal ladzaini. Hadza sahwun min Ibn Hisham. Al-ladzaini isim mausul bukan isim isyarah, tapi tersilap. Sebab tu disebut bawah tu. Ibaratul muallif bukan mana dia? Nombor 3 minal ayah 29 tu min surati Fussilat wa tamsilul muallif bi hadhihi al-jumlah lismil isyarati ila al-musanna al-mudzakkar al-mansub sahwun. Dia tak sebut khata', tersilap lah. Tapi apa ni, dalam bercakap kita beradab, dia tak sebut khata'. Dia bukan salah tak tahu, tersilap. Macam kita nak cakap sesuatu tapi kita tersilap cakap, kita tahu. Ataupun dia nak sebut dekat, dia imla kepada anak murid dia, tersilap cakap. Tersilap tersebut yang isim mausul sebab lebih kurang. Lafaz pun lebih kurang. Jadi tersebut isim mausul, bukannya dia tak tahu. Disebut sebagai sahwun, tersilap. Macam kita macam nak tulis tapi tertulis perkataan lain, jadi sabqul qalam. Nak tulis yang lain, nak tulis A tertulis B. Itu tersebut sebagai sahwun. Dalam percakapan pun berlaku. Jadi di sini dengan disebut dengan contoh dengan isim mausul. Rabbana arinal ladzaini. Jadi contoh yang betul dia apa? Sini Syekh Muhammad Muhyiddin sebut li annal ladzaini ismun mausul wa laisa isma isyaratin, bukan isim isyarat. Wa tamsilus sahih bi qaulihi ta'ala inna hadzaini lasahirani. Jadi tamsil, misal yang betul adalah firman Allah, dan misal yang betul dengan firman Allah Ta'ala inna hadzaini lasahirani. Minal ayah salasah wa sittin min surati Taha fi qiraati man qara'a bi tasydidi inna. Kita qiraat kita in hadzani lasahirani. Ni contoh sini bukan dengan qiraat kita. Ni qiraat inna. Macam kita baca dalam syuzur itu ada bacaan inna hadzaini. Baik. Walitasniyatil muannas tani.
Jadi apa ni tasniyah, bagi tasniyah muannas itu musanna, dua orang perempuan, tani bil alif raf'an, dengan alif pada ketika rafa'. Ka qaulika ja'ani hatani wa hatai, habis tu contoh. Jadi hatani tu apa ni ketika rafa' dengan alif. Wa hataini bil ya'i jarran wa nasban, dan hataini dengan ya pada ketika jar dan pada ketika nasab. Ka qaulihi ta'ala ihda ibnatayya hataini. Boleh. Dan cuma pada masalah ni lah, masalah tasniyah ni di sini pun ada berlaku khilaf. Cuma zahir perkataan pengarang macam cenderung kepada bahwasanya zani dan zaini ni mu'rab, termasuk dalam mulhaq bi tasniyah bil musanna, mulhaq bil musanna. Tapi kata Syekh Muhammad Muhyiddin, indal muhaqqiqin mabni, tasniyah ni mabniyah. Kata pendapat yang pendapat yang sahihnya, yang lebih asahnya, lafaz-lafaz ni adalah mabni, dan disebutkanlah kenapa disebut ra'yus sahih, lafaz-lafaz ni mabni, termasuklah tasniyah. Sedangkan kita faham tasniyah ni mu'rab, tasniyah mu'rab. Tapi kenapa dia kata yang ra'yus sahih adalah mabni? Itu pun kita ada tengok dalam syuzur, ada beberapa pandangan tentang ayat in hadzani lasahirani. Kan ada qiraah yang muskilah kat situ. Lepas tu dia datangkan 5 pandangan. Jadi zahir perkataan pengarang ataupun perkataan syarih nak bawa kepada hadzani dengan hatani, maknanya dia tu mu'rab, iaitu rafa' dengan alif, nasab, jar dengan ya. Tapi sini dia sebut, dia kata ra'yul muhaqqiqin. Di sisi muhaqqiqin ra'yun tu dhaif. Dan dia sebutlah sebab-sebab dia. Boleh baca kat nombor 4 tu. Jadi atas kalau orang i'rab mabni betul ya. Betul juga. Betul. Dan i'rab dengan mulhaq bil musanna pun betul juga. Cuma di sisi muhaqqiqin, kalau kita jadikan dia mu'rab, di sisi mereka ra'yu tu adalah ra'yu dhaif. Baik. Sambung lagi, wali jam'il mudzakkari wal muannasi ulai. Dan bagi jamak muzakkar dan jamak muannas, lafaz dia adalah ulai. Qala Allah Ta'ala wa ulaika humul muflihun. Wa ulai, yang isim isyaratnya ulai, kaf tu huruf, harfun lil khitab. Harfun lil khitab la mahalla lahu min al-i'rab. Dia bukan isim. Dan dia bukan isim dhamir. Dia huruf lil khitab. Kalau kita cakap dengan orang ulaikuma, ramai ulaikum. Ulaika humul muflihun. Baik. Wa qala ta'ala haula'i banati. Nampak bila masuk kaf tak ada. Yani ini masuk kaf tak ada. Sebab ulai memang tak masuk lam. Ulai memang tak masuk lam. Lughah yang matkan tadi kita sebut dalam matan tadi, yang disebut dalam matan tadi, lughah mat, iaitu ulai. Itu lughah mat. Ada hamzah akhir belakang tu. Yang ni tak dimasuki lam. Dia dimasuki kaf sahaja. Ulaika. Cuma bila ada kaf tak ada. Haulai. Tak sebut haulaika. Haulai banati. Sebab tu dekat tu, kalau kita mengaji tajwid, boleh baca pendek. Walaupun rupa dia satu, tapi sebenarnya dia 2 kalimat. Satu kalimat, ulai satu kalimat. Jadi dia bukan mak wajib. Bukan mak wajib. Jadi
mad jaiz. Tapi dekat ulai hak tu kena panjang sebab dia dalam satu kalimat. Ni boleh baca haulai. Kita boleh baca pendek dekat hak tu. Wa Banu Tamim yaquluna ula. Banu Tamim kata ula. Adapun ulai lughatul Hijaz. Dan dengan lughah Hijaz lah diturunkan Al-Quran. Ulai. Itu ayat Quran ulaika humul muflihun. Haulai lughah Hijaz. Ula bil qasr. Ini lughah Bani Tamim. Wa qad asyartu ila hadhihi lughah bima zakartuhu ba'du min anna lam la talhaquhu fi lughati man maddahu. Dan aku telah isyaratkan kepada hadhihi lughah dengan apa yang telah sebutkan dengan barang yang telah aku sebutkannya selepas apa? Ba'du. Dia ada isyaratkan dekat, dia tak sebut dalam matan, cuma dia isyaratkan, dia kata illa fil musanna mutlaqa wa fil jam'i fi lughati man maddahu. Nampak? Dia tak sebut secara soreh ula, cuma dia sebut ada dengan isyarat. Dia kata illa, masalah lam tu tak ada pada musanna, tak masuk pada musanna, dan pada jamak, pada lughah orang yang mematkan. Jadi kat situ faham kita ada lughah qasar. Nak cari dia punya mudhaf ilaih yang dibuang tu apa? Wa qad asyartu ila hadhihi lughah bima zakartuhu ba'du min anna al-lama la talhaquhu fi lughati man maddahu. Bahasanya lam tidak mengiringi akannya pada lughah orang yang mematkannya. Ba'du. Bolehlah tengok yang mana sesuai. Ba'da zalika ke, ba'da zikri, asma' al-isyarah. Takdirkanlah yang mana sesuai. Dia punya mudhaf ilaih yang dihazafkan dan yang diniatkan makna dia. Lepas tu dia mabni ala dhamm ba'du. Summal musyaru ilaihi imma an yakuna qariban aw ba'idan. Kemudian musyar ilaih iaitu apa yang ditunjukkan kepadanya tu imma sama ada an yakuna al-musyar ilaih itu qariban, yang diisyaratkan kepadanya tu dekat, au ba'idan ataupun jauh. Fa in kana qariban, yakni fa in kana al-musyaru ilaihi qariban ji'a bismil isyarati mujarradan minal kafi wujuban. Jika yang musyar ilaih sesuatu yang ditunjukkan kepadanya tu dekat, maka didatangkan dengan isim isyarah hal keadaannya isim isyarat tu kosong daripada kaf, wujuban. Yani tajridan wajiban, sebagai tajrid yang wajib daripada kaf. Wa makrunan bihat tanbih jawazan, dan hal keadaan dia tu disertai dengan ha tanbih jawazan, harus. Maknanya boleh kita letak ha, boleh kita buang ha tersebut. Hadza ataupun za, hadhih ataupun dhih. Macam dalam matan Baiquniyah tu, wadhi min aksamil hadithi iddah. Wadhi, tak ada hadhihi. Wadhi min aksamil hadithi iddah. Hadhihi. Taqulu ja'ani hadha wa ja'ani dha. Dua-dua boleh. Wa yu'lamu anna hat-tanbihi talhaqu ismal isyarati bima dzakartuhu ba'du min annaha idza lahiqathu lam talhaqhu lamul bu'di. Dan diketahui bahwasanya hat tanbih itu mengiringi isim isyarat dengan apa yang aku sebutkan. Mengiringi akan isim isyarat
dengan apa yang aku sebutkan selepasnya, bahwasanya annaha, bahwasanya isim isyarat itu, bahwasanya al-isyarah itu idza la Ustaz. Annaha tu ha tanbih. Annaha, bahwasanya ha tanbih itu idza lahiqathu, bila mengeringi akan isim isyarat, lam talhaqhu lamul bu'di, tidak mengeringi akan isim isyarat tu oleh lam bu'di. Apa nak cakap kat sini? Bila ada ha tanbih, maka tidak ada lam bu'd. Bila ada ha tanbih, tidak ada lam bu'd.
Baik. Jadi ni khulasah yang dia nak sebut lah. Kita akan baca balik dalam ni, iaitu kaedah la tajtami'u hatanbih ma'alamil bu'di, iaitu hatanbih dia tidak akan berkumpul sekali bersama dengan lam bu'd. Bila ada lamul bu'di maka tidak ada ha tanbih. Bila ada ha tanbih tidak ada lamul bu'di. Lepas tu la tajtami'u lam ma'a lafzi ulaika, dan lam juga tidak ada sekali dengan lafaz ulaika. Ulaika kita tak sebut ulailika, kita sebut ulaika. Tapi harus kita himpunkan lamul bu'di dengan ula, iaitu jamak bagi muzakkar ataupun muannas mengikut lughah Bani Tamim. Mengikut lughah Bani Tamim, iaitu ula bil qasr, bukannya dengan bil mad. Boleh sebut ulaika, ulaika boleh. Dan yang ketiga, la tajtami'u lamul bu'di ma'a lafzi dzani wa tani. Itu yang disebut dalam dalam matan tadi, illa fil musanna mutlaqa. Yani lam bu'ud dia tidak sekali dengan musanna mutlaqa. Dzanika, tanika. Tidak, kita tak sebut dzanilika, kita tak sebut tanilika. Baik. Jadi wa yu'lam anna hatanbih talhaqus mal isyarati yu'lam bima zakartuhu ba'du. Diketahui bahasanya hatanbih mengeringi isim isyarat, diketahui dengan apa yang aku sebutkan selepas tu. Apa yang disebutkan? Bayan ma-nya madzakatu min annaha, bahasanya hatanbih itu idza lahiqathu, bila mengeringi akan isim isyarat, lam talhaqhu lamul bu'di. Ha tanbih bila mengeringi isim isyarat, maka isim isyarat tersebut tidak diiringi dengan lam bu'ud. Wa in kana ba'idan wajib iqtiranuhu bil kaf, dan jika al musyar ilaih itu ba'id dan jauh, wajib iqtiranuhu, wajib iqtiran, kita sertakan isim isyarat tersebut bil kaf, dengan kaf. Imma mujarradatun minal lam, sama ada kaf tersebut kosong daripada lam, tak disebut lam, nahu dzaka, ataupun makrunatun biha, ataupun disertai dengannya dengan lam, nahu zalika. Boleh dua-dua. Wa tamtani'ul lamu fi salasi masail, yang kita sebut tulis tadi. Dan tertegah lam tu pada tiga masalah. Ihdaha al-musanna, taqulu dhanika wa tanika, wa la yuqalu dhanilika wa la tanilika. As-saniyatu al-jam'u fi lughati man maddahu. Yang kedua, tertegah lam pada jamak. Jamak pun pada lughah yang mematkan lafaz tu. Maksudnya ulai. Jadi pada lughah Hijaz lah, lughah Hijaz ulai tidak boleh didatangkan lam. Taqulu ulaika wa la yajuzu ulailika, wa man qasarahu qala ulalika. Jadi siapa yang qasarkan, maknanya Bani Tamim lah, Bani Tamim Bani Tamim, iaitu siapa yang mengqasarkan, iaitu Bani Tamim, mereka cakap ulalika. Dalam lughah Bani Tamim ni boleh nak datangkan lam al-bu'ud pada isim isyarat jamak. Yang ketiga, as-salisah idza taqaddamat 'alaiha hat-tanbih. Masalah yang ketiga, apabila didahului atas isim asma' isyarah tu hak tanbih. Taqulu hadza ka wa la yajuzu hadza lika. Jadi bila asma' isyarah, isim-isim isyarat didahului dengan hak tanbih, maka tidak boleh didatangkan dengan lamul bu'di. Jadi kita boleh sebut hadza ka, tak boleh sebut hadza alika. Ha ada, lam pun ada, tak boleh. Allahu a'lam. Ada soalan tak jelas dalam kitab? Cukup dulu dengan ini isim isyarah. Nanti kita masuk isim mausul. Isim mausul agak panjang.